Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Minta maaf setengah jam terlambat sebab kena semak lebih sikit sebab hari ini mengenai wang yang diterima oleh syarikat-syarikat yang bertanggungjawab mengendalikan kempen media sosial. Jadi kalau tidak dilengkapkan dengan screenshot yang baik, dia akan dimainkan oleh cyber trooper ataupun hantu-hantu maya UMNO Barisan Nasional. Hari ini saya akan sentuh satu perkara saja, iaitu tentang wang rakyat yang digunakan oleh Datuk Seri Najib untuk membayar pengamal media dan membiayai kempen media sosial. Jadi mereka yang akan galak buat komen di bawah itu, mungkin ini kali pertama dia tahu bahawa mungkin sebahagian daripada wang itu datang daripada tabung pencen rakyat yang digunakan untuk membayar mereka. Saya telah senaraikan penerima-penerima dari akaun pribadi Datuk Seri Najib Tun Razak yang dananya berasal dari SRC International Sendirian Berhad sebelum ini, seperti yang terkandung di dalam dokumen yang dipegang oleh Tan Sri Apandi Ali dalam satu sidang media tahun lepas, dan kemudian bermula dari sebulan yang lalu diperkuatkan lagi dengan perincian di dalam dokumen-dokumen yang menunjukkan aliran tunai yang dibocorkan di dalam satu laman bernama SPRM Insider yang disekat capaiannya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Saya tak bagi salam tadi ada orang kata kenapa Ustaz YB tak bagi salam. Saya tak bagi salam lupa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Just to recap, over the last 1 month I've given a list of recipients of funds that were transferred personally from the accounts of Datuk Seri Najib, and the source of that funds originated from public funds. What is certain is that one stream of fund was from Kumpulan Wang Amanah Persaraan, or the pension fund, that went to SRC International in the way of a 4 billion ringgit loan. The other question that has not been answered by Tabung Haji especially is whether or not Tabung Haji's funds actually went into SRC International's accounts post-December 2014, and therefore any transfer from SRC International to Datuk Seri Najib's personal account after December 2014 could have come out from the Tabung Haji's fund. The flow of funds basically started, the focus on the flow of funds started last year when the Attorney General Tan Sri Apandi Ali inadvertently, or by mistake, or by his own carelessness, held up a piece of paper in one of his press conferences, and with the marvel of the modern technology, the photo that captured that actually could give a detailed account of how the money was transferred from SRC into layers of companies in Putra Perdana Berhad before it finally found its way to Datuk Seri Najib's personal account, and from there on it was transferred to 17 recipients based on the documents. Setakat ini tidak ada sebarang penafian kukuh yang menunjukkan bahawa dokumen-dokumen yang dibocorkan itu adalah palsu. Juga tidak ada sebarang tindakan undang-undang atau saman yang dibuat terhadap saya oleh mana-mana individu atau pertubuhan atau syarikat yang telah saya namakan. Malah yang paling penting,
Datuk Seri Najib dan pegawai kanannya, iaitu Datuk Amhari Effendi Nazaruddin, sehingga kini belum lagi bersuara apatah lagi menafikan mengenai pendedahan ini. Semalam saya sebut tentang penerima dari kalangan parti-parti Barisan Nasional, termasuklah UPKO. Saya juga sebut tentang Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang, Ketua Bahagian UMNO Padang Serai, UMNO Bahagian Johor Bahru yang menerima wang dari akaun peribadi Datuk Seri Najib. Setakat ini yang ada hanyalah perkataan-perkataan yang mudah disebut tetapi tidak ada makna undang-undang. Contohnya, Naib Presiden UKO hanya menafikan dia terima wang daripada Datuk Seri Najib, tetapi komen beliau ialah biasa, adalah menjadi amalan biasa sebuah parti komponen Barisan Nasional menerima sumbangan daripada Perdana Menteri ataupun pengurusi Barisan Nasional. Jadi dia tak nafikan, cuma dia kata biasalah perkara itu. Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang kata dia tak terima, dia pun tak tahulah kalau ada. Maksudnya dia pun tidak berani. Baju bukan baju Star Wars, ini baju apa? Ini baju Black Panther daripada The Avengers. Saya pergi ke Toys R Us untuk anak saya, tapi my wife and I memang kumpul baju Marvel Comics. So let's move on to one MDB. Dia banyak komen pasal baju. Baik. Penerima-penerima yang didedahkan setakat ini adalah dari kumpulan politik. Kumpulan politik maksudnya yang terima itu saya dah dedahkan tokoh-tokoh politik Barisan Nasional ataupun pembangkang. Ada juga seorang yang saya sebut, dia masih lagi ahli PAS, Datuk Dr. Nasruddin Mak Isa. Jadi tokoh politik Barisan Nasional dan juga pembangkang telah saya senaraikan. Saya juga telah senaraikan parti-parti politik dalam Barisan Nasional, baik UMNO sendiri ataupun Barisan Nasional Bandar Tun Razak ataupun UKO, dan saya telah senaraikan pembelian barang kemas di sebuah syarikat mewah di Itali, di Grisegrono, yang bernilai 3.2 juta ringgit sekali beli. Satu lagi kumpulan penerima ialah dari kalangan pengamal media dan syarikat media sosial. Yang ini yang saya nak tumpukan pada hari ini. Yang istimewa saya tujukan kepada Cyber Trooper UMNO yang selalu memeriahkan siaran digital di laman Facebook saya. Setakat ini saya nampak tak banyak, tak ada lagi yang timbul daripada kalangan Cyber Trooper UMNO, kerana hari ini pendedahan ini ditujukan khas kepada mereka. Satu kumpulan penerima yang ada ialah dari kalangan pengamal media dan juga syarikat media sosial, dan saya sertakan nama-nama pengamal media dan syarikat media sosial yang disenaraikan di dalam dokumen penerima dana dari akaun Datuk Seri Najib Tun Razak seperti petikan skrin yang saya tunjukkan. Kalau kita boleh tunjuk, itu dia memang nampak kecil sikit lah kan, tapi saya dah tunjukkan dengan merah itu. Yang atas sekali itu kepada satu syarikat bernama Warisan Research PLT, dan dia menerima 1 juta. Yang kedua kepada seorang yang bernama Roman Bose, dia menerima RM655,000. Dan yang ketiga kepada satu lagi syarikat bernama Op Solution Sendirian Berhad, menerima RM2 juta. Baik, saya tunjukkan itu petikan skrin daripada dokumen yang dibocorkan itu. 3 orang penerima yang saya yakin adalah pengamal media atau syarikat yang bertanggungjawab menguruskan kempen media sosial ataupun kempen media UMNO Barisan Nasional ataupun kempen Datuk Seri Najib sendiri. Dan saya bacakan dengan lebih terperinci maklumat daripada dokumen tersebut. Pada 22 Julai 2014, maklumat dari dokumen yang dibocorkan menunjukkan Datuk Seri Najib membayar dari akaun peribadinya sejumlah RM1 juta kepada satu firma yang bernama Warisan Research PLT. Saya akan terangkan
siapa warisan research PLT itu. Pada 19 Ogos 2014, maklumat dari dokumen yang dibocorkan menunjukkan Datuk Seri Najib membayar dari akaun peribadinya sejumlah RM655,000 kepada seorang rakyat warga negara Singapura bernama Roman Bose yang juga merupakan seorang wakil ataupun wartawan yang bertugas dengan media antarabangsa di negara ini. Dia bukan rakyat Malaysia aja yang dibagi. Rakyat Singapura, orang luar pun supaya dapat juga. Cuma bezanya duit tu duit kita lah. Dia tolong agih saja. Pada 27 Ogos 2014, maklumat dari dokumen yang dibocorkan menunjukkan Datuk Seri Najib membayar dari akaun peribadinya sejumlah RM2 juta kepada sebuah firma yang bernama Op Solutions Sendirian Berhad. Saya telah jelaskan sebelum ini bahawa Op Solutions Sendirian Berhad adalah sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh seorang penasihat kanan Datuk Seri Najib sendiri di Jabatan Perdana Menteri yang bernama Datuk Amhari Effendi Nazaruddin. Semakan menunjukkan syarikat ini bertanggungjawab membangunkan aplikasi Najib Razak yang pernah menjadi kontroversi sebelum ini. Setakat kenyataan saya pada hari ini, sejak saya dedahkan perkara ini sudah hampir 3 minggu, Datuk Amhari sendiri ataupun syarikat yang saya sebut ataupun Datuk Seri Najib sendiri masih lagi belum menafikan bahawa sebarang maklumat berkaitan penerimaan wang ataupun penglibatan syarikat itu di dalam aplikasi Najib Razak adalah tidak benar. Saya tahu pihak media banyak yang menghubungi, tetapi Datuk Amhari memilih untuk tidak menjawab. I've explained before in my press conference about 3 weeks ago, I think, that Op Solutions Sendirian Berhad is a company that is owned about 50% shareholding by a senior advisor to Datuk Seri Najib at the Prime Minister's Department by the name of Datuk Amhari Effendi Nazaruddin, who was also quoted in other press reports, for example, of his involvement in the negotiation for the settlement of IPIC's claim that was in the news about a few weeks ago. Our checks, and this was corroborated by information that was available publicly, also by the work of other journalists. Our check shows that this company was responsible to develop that Najib Razak's app, which made some news a few months back. Up to this point, Datuk Amhari himself or the company Op Solutions Sendirian Berhad or Datuk Seri Najib had not made any denial, nor had they pointed out that there was any discrepancy in my expose on the amount of money that was transferred from Datuk Seri Najib's personal account to Op Solutions Sendirian Berhad. Seterusnya saya nak tumpu kepada individu yang kedua yang belum lagi dikenali, iaitu seorang yang bernama Roman Bose. Maklumat lanjut mengenai Roman Bose didedahkan oleh Sarawak Report 2 hari lalu. Mungkin yang tidak membaca Sarawak Report ataupun sebab Sarawak Report ini disekat capaiannya di Malaysia, 2 hari lalu Sarawak Report telah menulis satu laporan bertajuk Najib paid RM655,000 of 1MDB stolen cash to media warfare and monitoring expert, ataupun dalam bahasa Melayunya, Najib membayar RM655,000 dari wang 1MDB yang dicuri kepada seorang pakar propaganda media dan pemantauan media. Saya juga telah buat semakan yang sama dan saya telah bercakap dengan sahabat-sahabat Roman Bose yang pernah bertugas dengan beliau, dan saya dapat sahkan perkara-perkara berikut sama seperti yang dilaporkan oleh Sarawak Report, iaitu Roman Bose adalah seorang rakyat Singapura yang bertugas sebagai wartawan dengan AFP
AFP adalah sebuah agensi berita antarabangsa, jadi dia ada wakil dia di Malaysia, dan pada satu ketika wakil AFP di Malaysia ialah seorang wartawan Singapura yang bernama Roman Bose. Dalam bulan Mac 2012, Roman Bose bertanggungjawab menubuhkan Foreign Correspondents Club FCC ataupun kelab wartawan asing di negeri ini. Dan semua telah ketahui, dan apabila saya bercakap dengan beberapa sahabat media yang terlibat atau mengenali Roman Bose, semasa pelancaran Foreign Correspondents Club FCC, pelancarannya itulah disempurnakan oleh Datuk Seri Najib, dan pada ketika itu pun penglibatan Datuk Seri Najib dalam melancarkan Foreign Correspondents Club telah pun tidak disenangi oleh wartawan-wartawan asing yang lalu. Dan hari ini kita tahu bahawa Roman Bose menerima wang RM655,000 daripada akaun peribadi Datuk Seri Najib. Kalau itu wang gaji Datuk Seri Najib, kita tak kisah. Ini adalah wang daripada kumpulan wang amanah pencen yang diambil daripada SRC kemudian dibayar kepada wartawan asing ini. Semakan Sarawak Report juga seperti yang dilaporkan 2 hari lalu menunjukkan sekitar April 2015, iaitu beberapa bulan selepas Roman Bose menerima RM655,000 dari Datuk Seri Najib, syarikat milik Roman Bose iaitu Nevis Associates Limited, sebuah syarikat yang didaftarkan di United Kingdom, telah mengiklankan jawatan kosong di pejabatnya di Kuala Lumpur. Dan jawatan kosong itu yang diiklankan ialah, dalam bahasa Inggerisnya ialah Political and Media Warfare Strategies, ataupun kalau saya terjemahkan, pakar propaganda media dan politik. Jadi garis masa itu agak jelas. Roman Bose menerima RM655,000 daripada Datuk Seri Najib dalam bulan Julai ataupun Julai ataupun Ogos 2014. Dia terima dalam bulan Ogos 2014. Kemudian beberapa bulan, lebih kurang 6-7 bulan, April 2015, beliau menubuhkan syarikat baru, Nevis Associates Limited di United Kingdom. Kemudian syarikat itu sedang mencari seorang pakar propaganda dan media dan politik untuk ditempatkan di syarikatnya, di pejabatnya di Kuala Lumpur. Jadi jelas, saya rasa tak payah, tak susah untuk kita memahami perkara ini, dan untuk kita melihat dari segi garis masa dan dari segi keterlibatan Datuk Seri Najib dengan wartawan asing bernama Roman Bose ini. Sarawak Report telah menyiarkan berita ini sejak 2 hari lalu, dan kita tidak nampak apa-apa penafian setakat ini, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya dah sebut tentang Op Solution Sdn Bhd yang membuat aplikasi Najib Razak. Syarikat itu dimiliki oleh pegawai kanan Datuk Seri Najib sendiri. Tidak ada penafian, tidak ada sebarang tindakan. Saya telah sebut tentang RM655,000 kepada seorang wartawan asing yang menubuhkan syarikat yang kononnya mengendalikan perkhidmatan pakar propaganda media dan politik. Dan yang ketiga, yang ini yang menarik, yang mungkin baik untuk makluman Cyber Trooper UMNO di luar, ada tulis tak? Saya tengok tu Najib Razak je watching, Cyber Trooper tak watching. Okay. Syarikat yang ketiga yang mendapat bayaran dari akaun peribadi Datuk Seri Najib ialah sebuah syarikat yang bernama Warisan Research PLT sebanyak RM1 juta. Ya, kalau tengok kepada senarai penerimaan tadi, pada 22 bulan Julai 2014, sebanyak RM1 juta dibayar kepada Warisan Research PLT. Ini dibayar kepada akaun Melayan Banking Berhad. Dan boleh tolong ambil nombor ni tak? Tolong telefon dia, kerana ini orang yang bertanggungjawab menerima wang itu, ya, daripada pihak Warisan PLT. Nombor telefon dia 019-277-2288. Jadi kalau kata saya tipu atau saya bohong, saudara-saudari
galakkan untuk menelpon 019-277-2288 kerana individu ini ialah contact person ataupun person in charge di pihak Warisan Research PLT yang bertanggungjawab menerima 1 juta dan akaun itu, wang itu dimasukkan ke akaun Warisan Research PLT di Malayan Maybank pada akaun bernombor 5640706078823. Itu bagus. Tolong nombor telefon itu kita boleh tunjukkan supaya orang boleh cuba telefon tanya dia seronok ke tidak dapat wang daripada rakyat. Baik, semakan saya mendapati Warisan Research PLT ialah sebuah firma yang menjalankan kempen media sosial bagi pihak pelanggannya seperti yang ditunjukkan di dalam profil LinkedIn seorang yang bernama Nur Yusmi Zanasir yang berkhidmat sebagai penyelidik kanan di Warisan Research PLT. Dia tak payah sekarang sebab kita boleh jejak daripada banyak laman media sosial. Saya nak tunjukkan muka Nur Yusmi Zanasir. Saya sertakan maklumat lanjut. Kita tengok wajah dan juga gambar Nur Yusmi Zanasir kerana untuk membuktikan kepada orang ramai bahawa ini bukan satu tipu atau fitnah. Sahabat kita ni wujud. Boleh tunjuk muka Nur Yusmi Zanasir yang pakai songkok tu ke tidak? Okay. Ini ialah sahabat kita daripada syarikat Warisan Research PLT yang menerima 1 juta, dan semakan saya menunjukkan bahawa Nur Yusmi Zanasir ini adalah anggota UMNO Titiwangsa. Jadi kalau saudara-saudari pergi ke Facebook dia, pergi cari dia, memang banyak gambar dia, dan dalam profil dia pun dia iklankan dirinya sebagai social media analyst ataupun penganalisa media sosial UMNO Titiwangsa. Dan saya dah semak Facebook dia dan saya dapati dia banyak gambar dia dalam aktiviti UMNO bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Johari Ghani juga, iaitu Ketua UMNO bahagian Titiwangsa. Jadi maklumat-maklumat itu yang dia ini social media analyst, kemudian dia adalah seorang UMNO, itu semua adalah tepat. Beliau bertugas sebagai penyelidik kanan di Warisan Research PLT di antara November 2013 hingga Februari 2015 seperti yang saya tunjukkan di paparan skrin. Boleh tunjuk paparan skrin yang dia tulis Director of Strategy. Bukan ini, yang satu lagi sebelum kita sampai kat sini. Ini kalau tengok kepada LinkedIn dia, memang dia tunjuk dekat situ, itu maksudnya LinkedIn ini betul-betul wujud. Nama dia Nur Yusmi Zanasir dan memang dia mengiklankan diri dia sebagai Director of Strategy Titiwangsa. Kita pergi kepada print screen seterusnya. Kalau saudara-saudari scroll down dan check satu-satu, maka ada satu tempat yang kantoi. Saya rasa mereka dah cukup berhati-hati dah untuk memastikan tidak ada digital trace, tetapi sahabat kita ini terlupa untuk delete trace yang ini. Mungkin dia ingat mungkin wang yang masuk ke Warisan Research PLT itu tidak akan keluar lah kan. Kalau tengok di situ, penerangannya ialah System Development on News Monitoring and Social Media Analytics Tools, act as strategy to strategic counselor team on discussion and plan development for our client social media analysis and creating creative content for social media. Ataupun saya boleh terjemahkan tugas utama beliau ialah menghasilkan kandungan untuk media sosial selain membangunkan sistem untuk melakukan analisa ke atas kandungan media sosial. Saya bukanlah nak target kepada dia, tetapi dia bekerja di Warisan Research PLT, dia juga ada kaitan dengan UMNO dan ada bukti-bukti yang kukuh yang menunjukkan bahawa wang 1 juta ringgit yang sampai kepada Warisan Research PLT itu sudah tentu juga ada yang sebahagiannya juga dinikmati oleh sahabat kita ini. Jadi sebab itu saya percaya individu-individu yang dinamakan ini tidak akan menafikan pendedahan-pendedahan ini atau mengemukakan bukti
bahawa pendedahan ini tidak benar kerana setakat ini memang tak ada yang tampil dengan tindakan undang-undang ataupun penafian yang kukuh. Yang ada orang telefon tadi dah ada dia jawab ke belum? Belum lagi nombor tadi jangan lupa boleh terus telefon untuk kita dapatkan maklumat dan pengesahan dia sendiri. Yang saya nak kembali kepada soal bagaimana wang rakyat ini telah digunakan untuk membayar kempen media sosial. Yang saya paling tertarik ialah begini. Bagaimana Datuk Seri Najib membayar firma-firma dan pengamal media untuk menulis dan memantau kandungan media sosial. Sekarang ini memang nampak jelas bahawa wang daripada akaun beliau sendiri 1 juta dibayar kepada dan 655,000 ringgit kepada Ramon Bose tadi. Jelas bahawa memang ada bukti Datuk Seri Najib bayar firma-firma ataupun orang perseorangan untuk menjalankan kempen media sosial. Dan yang menjadi lebih teruk ialah kerana wang itu ialah datang daripada wang rakyat. Ini sudah tentu tidak mengejutkan rakyat Malaysia kerana kita telah menerima hakikat wujudnya cyber trooper UMNO. Kalau biasa mereka yang mengikuti siaran digital di Facebook saya ataupun isu-isu yang saya timbulkan di Facebook saya, memang jelas ada wujud cyber trooper UMNO begini, tak payah saya huraikan, dan kebanyakannya mereka itu mewujudkan akaun-akaun palsu, termasuklah menggunakan identiti orang yang sudah mati untuk membodek Datuk Seri Najib ataupun menyerang tokoh-tokoh pembangkang seperti saya. Kita dah terima hakikat. There is no question or doubt the existence of these UMNO cyber troopers whose jobs mainly to create fake accounts, spread fake news, and then sometimes I suppose given the quality of the cyber troopers which they have recruited, or maybe because they paid they give a low pay to the cyber troopers. Sometimes the cyber troopers make mistakes by using the identity of those who actually is no longer around. There was a big news I think last year about a sibling of a deceased who came forward and said that the photo or ID of one of the accounts was that of her sister, I think, who had passed away. Jadi kita tak terkejut tentang kewujudan cyber trooper ini. Malah fenomena media sosial yang kadang-kadang menjadi lawak antarabangsa seperti hashtag #SupportMyPM yang banyak ada di laman Datuk Seri Najib mengesahkan bahawa wujud tentera maya palsu dari UMNO ini. Namun pendedahan saya pada hari ini adalah yang pertama sekali setakat ini yang menunjukkan bukti bagaimana wang rakyat telah digunakan untuk membayar syarikat-syarikat untuk menjalankan kerja-kerja propaganda media sosial. Selama ini kita memang tahu wujud cyber trooper. Kita juga tahu bahawa kadang-kadang mereka telajak siar, ada laman-laman blog atau laman berita yang kita tahu memang cenderung atau dibayar oleh pihak yang rapat dengan UMNO. Contohnya baru-baru ini PRU ada satu laman www.pru14 ke begitulah yang telajak menyiarkan ucapan Datuk Seri Najib dan juga semakan di media sosial yang menunjukkan perhimpunan itu. Selepas itu ada Samsung A9 yang diberikan kepada cyber trooper UMNO ini. Jadi semua ini kita tahu. Cuma sebelum ini kita tidak pernah ada bukti bahawa mereka dibayar secara terus oleh Datuk Seri Najib, dan ini adalah bukti yang pertama. Jadi persoalan saya yang cukup penting, saya yakin ini bukan yang pertama dan yang terakhir yang melibatkan Datuk Seri Najib menggunakan wang dari akaun dia sendiri, sumbernya itu dalam kes ini adalah sumber daripada rakyat, ataupun menggunakan peruntukan kerajaan untuk membiayai dan membela tentera maya palsu UMNO ini.
Oleh itu kita nak tahu berapa banyak wang dan peruntukan yang telah digunakan oleh Datuk Seri Najib, baik dari akaun beliau sendiri atau dari peruntukan kerajaan, untuk membayar cyber trooper upahan ataupun syarikat-syarikat yang menggaji cyber trooper upahan dengan menggunakan wang rakyat dan peruntukan rakyat. Kerana saya rasa dalam banyak-banyak tindakan, itu adalah antara tindakan yang paling hina sekali lah. Menggunakan wang rakyat untuk membayar cyber trooper yang kerjanya mencaci orang lain, pada ketika Datuk Seri Najib ataupun pimpinan UMNO Barisan Nasional yang lain tidak memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang ditimbulkan kepada beliau mengenai skandal-skandal ini. Jadi saya akan terus sambung. Saya kembali kepada kes esok dan lusa. Cuma hari ini kerana ada satu penangguhan, maka insya-Allah kita akan teruskan dengan pendedahan. Ada 2-3 lagi yang bersabit dengan aliran wang daripada SRC ke akaun Datuk Seri Najib dan juga kepada penerima-penerima tadi, dan juga ada bahan baru yang banyak yang maksudnya kecuali saya ditangkap dan diletakkan di dalam lokap ke apa, maksudnya ada banyak lagi cerita panas untuk masa yang panjang menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Jadi terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi dalam hari-hari yang seterusnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.